Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ikuti pelajaran yang ke-10 bahagian akidah dengan tajuk Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Untuk tajuk ini Ustazah akan bahagikan kepada 3 sesi dan kita akan ikuti sesi yang pertama dahulu, di mana di bawah sesi ini kita akan bincangkan tentang maksud Ahli Sunnah wal Jamaah, nama-nama lain bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, orang yang memasyhurkan Ahli Sunnah wal Jamaah, sejarah kemunculan Ahli Sunnah wal Jamaah, serta prinsip-prinsip yang menjadi pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kumpulan atau golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta apa yang dibawa oleh para sahabat, serta mereka menolak perkara bid'ah. Siapakah sahabat? Sahabat kamu? Bukan. Sahabat yang dimaksudkan di sini adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah dan mereka beriman kepada Rasulullah serta mereka meninggal dunia dalam keadaan mereka menganut agama Islam. Apa pula maksud bid'ah? Bid'ah ialah perkara baru yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayat baginda. Para ulama telah membahagikan bid'ah kepada 2, iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah ialah perkara baru yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Manakala bid'ah dolalah ialah perkara baru yang sesat dan bercanggah dengan ajaran Islam. Perkara bid'ah yang ditolak di sini adalah perkara bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nama-nama lain bagi Ahli Sunnah wal Jamaah pula ialah Ahli Sunnah wal Jamaah juga dikenali dengan nama Ahlul Hadis, Ahlus Sunnah, Al-Jamaah dan Salafus Soleh. Jika kita perhatikan di sini, terdapat nama Ahlus Sunnah dan Al-Jamaah sebagai nama lain untuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan nama tersebut terdapat pada perkataan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ini memudahkan kamu untuk mengingati nama-nama lain bagi Ahli Sunnah wal Jamaah. Seterusnya kita akan lihat pula tentang sejarah kemunculan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah muncul setelah berlaku perpecahan dalam kalangan umat Islam. Perpecahan ini adalah disebabkan kemunculan pelbagai aliran fahaman ataupun aliran pemikiran atau juga disebut sebagai mazhab yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Ini bermakna Ahli Sunnah wal Jamaah muncul untuk memperbetulkan akidah umat Islam supaya mengikut ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ahli Sunnah wal Jamaah ini telah dimasyhurkan oleh 2 orang tokoh. Yang pertama, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan yang kedua, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nama Ahli Sunnah wal Jamaah adalah gabungan daripada 2 perkataan, iaitu Ahlu Sunnah dan Al-Jamaah. Mereka menggunakan perkataan Ahli Sunnah kerana mereka menerima dan beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menggunakan perkataan Al-Jamaah kerana mereka berkumpul atas kebenaran, bersatu menentang kemungkaran dan perkara bid'ah serta menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya
kita akan lihat pula tentang prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Prinsip yang pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Prinsip kedua, Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang dengan prinsip Salafus Soleh. Siapakah Salafus Soleh? Salafus Soleh ialah para ulama solehin yang hidup sebelum kurun ke-3 Hijrah. Mereka terdiri daripada 3 golongan, iaitu golongan para sahabat baginda, para tabi'in dan para atba'u at-tabi'in. Anggaran tempoh masanya adalah 300 tahun. Siapa tabi'in? Golongan tabi'in ialah golongan yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tetapi mereka pernah berjumpa dengan para sahabat baginda. Anggaran tempoh masanya adalah 100 tahun. Siapa pula golongan atba'u at-tabi'in? Golongan atba'u at-tabi'in pula ialah golongan yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan sahabat Rasulullah, tetapi mereka pernah berjumpa dengan golongan tabi'in. Anggaran tempohnya juga adalah 100 tahun. Seterusnya, kita akan lihat rumusan daripada apa yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, maksud Ahli Sunnah wal Jamaah. Kumpulan atau golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan apa yang dibawa oleh para sahabat serta menolak perkara bid'ah. Pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, mereka berpegang kepada Al-Quran. Yang kedua, sunnah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama lain bagi Ahli Sunnah wal Jamaah ialah Ahlus Sunnah, Al-Jamaah, Ahlul Hadis dan Salafus Soleh. Kenapa mereka dinamakan Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah kerana mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Jamaah kerana mereka berkumpul di atas kebenaran, bersatu melaksanakan amar makruf nahi munkar dan menentang perkara bid'ah. Siapakah yang memasyhurkan Ahli Sunnah wal Jamaah? Okey, 2 orang tokoh. Yang pertama, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan yang kedua, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Prinsip-prinsip yang menjadi pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah ada 5. Yang pertama, mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedua, mereka berpegang kepada prinsip-prinsip Salafus Soleh. Yang ketiga, apabila berlaku pertelingkahan, mereka merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Keempat, mereka tidak mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka. Dan yang terakhir, mereka tidak menghukum tanpa bukti-bukti yang jelas. Okey, Ustazah harap semua dapat ingat fakta-fakta penting di bawah tajuk ini. Seterusnya, tibalah masa untuk kita buat penilaian adakah kamu memahami apa yang telah dipelajari tadi. Sila jawab soalan-soalan ini. Yang pertama, terangkan pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, nyatakan 2 pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ketiga, jelaskan sebab kemunculan Ahli Sunnah wal Jamaah. Keempat, senaraikan 4 nama lain bagi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kelima,
Siapakah tokoh yang mempeloporkan nama Ahli Sunnah wal Jamaah? Keenam, jelaskan 3 prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tulis jawapan anda dalam kertas kajang atau PowerPoint dan hantar kepada Ustazah. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan. Selamat belajar.